Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bertemu lagi pada sesi tadabbur dan juga melihat kepada uh, nasihat dan juga kalam yang ditinggalkan oleh Ustaz Said Nursi dalam rasailnya yang insya-Allah pada petang ni bersempena dengan nuzul Al-Quran yang kita lalui pada hari semalam. Kita akan lihat daripada kalimah yang ke-19 berkaitan dengan Al-Quran. Al-Juz'ul Awwal Mal Quran wa ma ta'rifuhu. Dalam ini akan membincangkan dan menyentuh berkaitan ta'arif Al-Quran itu. Ya, sesuatu perkara itu kalau kita tidak kenal dia, tidak tahu dia, maka tentulah kita tidak dapat menyempurnakan hak sebenar kepada perkara tersebut. Al-Quran, jika kita tidak kenal hakikat Al-Quran itu, mungkin kita akan ambil sambil lewa saja. Kita tidak akan bersungguh berkaitan dengannya. Sebab itulah disentuh berkaitan dengan ta'arif. Al-jawab, kata Ustaz, innal Qur'ana kama buyina fil kalimati tasi'ah asyarah wa uthbita fil kalimatil ukhra huwa tarjamatul azaliyatu li hadzal kitabil kabiril kaun. Al-Quran sebagaimana yang telah diterangkan pada kalimah yang ke-19 dan juga pada kalimah-kalimah yang sebelum ini, Al-Quran itu ialah terjemah satu ungkapan yang datang daripada Allah yang qadim li hadzal kitabil kabir lil kaun. Yang mana kitab ini kitab yang besar ini menceritakan tentang alam keseluruhannya. Wa turjumanul abadi lil alsinatiha al mutanawwi'ati at-taliyati lil ayati takwiniyah. Dan Al-Quran itu ialah terjemahan yang bersifat berkekalan, yang mengungkapkan bagi lidah-lidah yang pelbagai, yang menuturkan tentang bukti-bukti ayat-ayat takwiniyah, bukti-bukti kewujudan dan keagungan Allah pada alam ini. Mufassiru kitabi alamil ghaibi wasyahadah. Dia itu mentafsirkan dan menghuraikan kitab, buku, umpama alam ini diumpamakan seperti buku alam ghaib dan syahadah. Alam yang kita nampak dan alam yang kita tak nampak. Jadi Al-Quran ini dia terang, dia satu pentafsiran dan penerangan kepada alam yang meliputi alam yang kita nampak, alam syahadah dan juga alam ghaib. Kasyafun lil kunuzil ma'nawiyyati lil asma'il ilahiyah. Al-Quran juga dia membongkarkan tentang khazanah maknawi bagi nama-nama ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang asmaul husna, nama-nama yang elok. Maka dalam nama-nama Allah Ta'ala yang husna, yang elok itu ada tersimpan dalam Al-Quran. Al-Quran itu dia menerangkan dan membongkarkan rahsia nama-nama ini. Al-mustatiratu al-makhfiyatu lil asma'il ilahiyatil mustatiratil makhfiyati fil ardi was sama'. Yang nama-nama itu Allah Ta'ala sembunyikan dan rahsiakannya sama ada di bumi dan di langit. Wa miftahun lil haqa'iqil makhfiyati baina suturil hadithati. Quran juga ialah kunci kepada hakikat-hakikat yang rahsia yang tersembunyi antara baris-baris ciptaannya, antara baris-baris ciptaan dan juga kejadian yang Allah Ta'ala buat. Jadi kejadian-kejadian makhluk yang Allah Ta'ala buat ni sebenarnya ada rahsia yang tersembunyi, yang kita tak nampak, yang mana Quran ini turun menerangkan tentangnya. Walisanu alamil ghaibi fi alami syahadah. Quran ini ialah lidah bagi mengungkapkan alam yang ghaib pada alam yang syahadah ini. Wa kanzun liltifatatil abadiyati ar-rahmaniyati. Dan dia satu khazanah yang menceritakan tentang inayahnya, iltifatah, inayah, ihtimam, kecaknaan dan juga Allah ini mengambil beratnya. Allah Ta'ala yang bersifat dengan Rahman, Maha Pengasih. Wal khitabatil azaliyah, satu kalam azali, as-subhaniyah yang berbentuk suci, al-mawjudah yang ada wara'a hijabi alami syahadati hadha, yang
tersembunyi, tersingkap di sebalik alam nyata ini. Al-atiyati min jihati alamil ghaib, yang datang Al-Quran ini dari pihak alamil ghaib. Al-Quran ini datang daripada pihak Allah. Dan Allah ini ghaib di sisi mata kita. Kita tidak nampak Allah pada mata kita. Wa syamsu hadzal alamil ma'nawi lil Islam, dan Quran ini umpama matahari menyinari alam maknawi ini bagi agama Islam itu. Wa asasuhu, dan juga dia asas kepada agama Islam. Wa handasatuhu, dan dia handasahnya, dia reka bentuknya. Kharitatun muqaddasatun lil awalimil ukhrawiyah. Quran ini boleh kita anggap sebagai kharitah, satu peta. Satu peta perjalanan yang suci yang membawa kepada alam awalimil ukhrawiyah, alam akhirat. Sebagaimana Quran, dia memberitahu kita apa yang kita perlu lalui pada perjalanan hidup ini. Manusia ini datang daripada alam kun fayakun, daripada alamul dzar. Kita diciptakan ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian alastu bi rabbikum. Kemudian kita masuk kepada alam janin. Kemudian kita keluar daripada alam syahadah. Kita dilahirkan ke dunia ini. Setelah itu kita masuk melalui alam barzakh, perantaraan antara alam dunia dan alam akhirat. Kemudian kita berada di alam akhirat. Di akhirat sana perjalanannya daripada mana? Kita bangkit daripada nasyar. Kemudian kita dihalau kepada mahsyar. Kemudiannya kita ditimbang, dihisap. Datangnya suratan amalan. Kemudiannya melalui titian dan adanya telaga Kautsar. Itu semua peta-peta perjalanan yang Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran. Sebab itu Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi mengatakan Quran ini kharitah, satu peta perjalanan kepada awalimil ukhrawiyah. Wal qaulus syarihu, dan Quran ini seperti qaulus syarih. Qaulus syarih ni, kalau ini istilah mantik, di mana merujuk kepada dia satu ta'rif. Ta'rif qaulus syarih, dia menerangkan kepada ta'rif. Apakah makna yang Allah Ta'ala ingin ungkapkan pada kejadiannya ini. Wat tafsirul wadih, tafsiran yang jelas. Wal burhanul qati', dan juga bukti yang putus, yang tuntas. Wal turjumanus sati' li dzatillah, dan juga terjemahan yang begitu agung, begitu hebat, yang menerangkan kepada zat Allah. Wa sifatihi, sifatnya. Wa asma'ihi, dan nama-nama Allah. Wa syu'unihi, dan perbuatan-perbuatan Allah. Murabbin li hadzal alamil insani, dia itu sebagai murabbi, petunjuk dan juga pendidik kepada alam kemanusiaan ini. Di mana ajaran Al-Quran ini, peraturannya, didikannya itu, dia mendidik manusia bagaimana nak menghadapi alam kemanusiaan ini. Wa ma'un wa dhiya'un lil Islam, umpama air dan umpama cahaya bagi Islam. Islam alladhi huwal insaniyatul kubra, yang mana itulah kemanusiaan yang sejagat, yang menyeluruh. Iaitu Islam diwakili oleh agama Islam inilah. Jadi sebagaimana pokok yang tidak akan hidup tanpa air, dan tidak boleh membiak, dan tidak boleh hidup tanpa matahari, maka begitulah Al-Quran itu umpama air dan juga cahaya bagi Islam. Wal hikmatul haqiqiyyatu lil bashar, dan dia hikmah kebijaksanaan yang sebenar-benarnya bagi manusia. Wa mursyidul bashari wa hadihim al haqiqi, dan dialah petunjuk ke manusia yang memberi hidayah mereka, hidayah yang sebenar. Alladhi yasuquhum ila sa'adah, yang membawa mereka kepada kebahagiaan. Thumma innahu lil insan kitabu syari'atin, kemudian Quran ini kepada manusia dia itu satu kitab syariat. Wa kitabu du'ain, dan kitab doa, kitab munajat. Kitab doa makna kitab kita memohon. Quran mengajar kita bagaimana kita nak memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan alhamdulillah. Maka Al-Quran ayat pertama dan juga surah yang pertama ayatnya alhamdulillah. Dan bagaimana keadaan ahli syurga, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa, permohonan dan juga apa yang dibaca oleh ahli syurga, mereka tutup dengan alhamdulillah. Maka dalam doa kita mulakan dengan alhamdulillah, kita tutup dengan alhamdulillah.
Wa kitabu hikmah, dan Quran ini kitab hikmat kebijaksanaan. Wa kitabu ubudiyah, dan kitab perhambaan. Al-Quran mengajar kita bagaimana kita nak menjadi hamba yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kitabu amrin wa da'wah, dan Quran ini kitab suruhan dan juga dakwah. Dia menyuruh orang beriman melakukan amalan-amalan dan berdakwah kepada sekalian manusia dengan seruan ya ayyuhan nas. Dan ada pun arahan Al-Quran datang dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kitabu zikrin, Quran itu kitab zikir, di mana membaca dia itu zikir. Wa kitabu fikrin, dan kitab fikir. Az-zikru ma'al fikri. Zikir dan juga fikir itu dua yang tidak boleh bercerai. Untuk menatijahkan hasil, seseorang itu perlu menggabungkan antara zikir dan juga fikir. Maka Quran ini kitab yang mengajar kita berzikir, kitab yang mengajar kita berfikir. Ayat-ayatnya datang dengan zikir-zikir. Ayat-ayatnya menyarankan kita untuk berfikir. Afala yatadabbaruna al-Quran. Wa huwa kitabun wahidun muqaddasun jami'un. Ini kitab satu-satunya kitab yang suci, yang menghimpunkan. Yatadammanu kutuban kathirah. Yang dalam Quran itu dia menghimpunkan kepada kitab-kitab yang banyak. Takunu marji'an li jami'i hajati jami'il basharil ma'nawiyah. Yang menjadi sumber rujukan marja' marji' menjadi sumber rujukan li jami'i hajati jami'i al-bashar, kepada segala hajat-hajat sekalian manusia, hajat-hajat yang berbentuk maknawi. Wa kadzalika huwa kitabun samawiyyun bimanzilati maktabatin muqaddasatin tubrizu lil masyaribil mukhtalifati li jami'il awliya was-siddiqin wa li jami'il arifin wal muhaqqiqin. Dan begitulah Al-Quran ini kitab samawi, kitab yang turunnya daripada langit, dengan memberi isyarat bahawa dia bukan kitab buatan manusia, datangnya daripada pihak Allah. Kitabun samawi bimanzilati maktabin muqaddasah. Umpamanya, Imam Badi'un Zaman Said Nursi mengatakan umpama satu maktabah, satu perpustakaan yang suci, yang murni, tubrizu, yang menzahirkan lil masyaribil mukhtalifah, kepada pelbagai jaluran-jaluran dan pelbagai aliran-aliran. Li jami'il awliya, yang merangkumi sekalian para wali, siddiqin, orang-orang yang benar, wali jami'il arifin wal muhaqqiqin, dan kepada sekalian orang arif dan juga orang muhaqqiq, ulama-ulama yang unggul dan juga hebat ilmunya, orang-orang yang arif dengan Allah Ta'ala, yang dekat dengan Allah. Wali masalikihim mukhtalifah, dan kepada pelbagai maslak perjalanan-perjalanan mereka. Kullun ala hidah, setiap seorang tu berdasarkan jalanan masing-masing. Apa nak beritahu oleh Ustaz Said Nursi di sini, bahawa Al-Quran ni dia dapat menghimpunkan, kerana manusia ni ada melalui jalan-jalan yang pelbagai. Sebagaimana dalam ilmu tariqah dan juga ilmu kesufian pun, ahli-ahli sufi ni, ahli-ahli zikir ni, mereka mempunyai pelbagai cara-cara dalam mereka mendekatkan diri kepada Allah, yang dinamakan sebagai disiplin tarikat ini. Masyrab yang pelbagai, masyrab dan juga perjalanan yang pelbagai. Ada yang dengan baca zikir, ada yang dengan membaca Al-Quran, ada dengan yang membuat kebajikan kepada masyarakat, ada dengan menolong orang-orang yang susah. Jadi itu pelbagai masyrab. Contohnya lah, itu sebahagian yang jelas. Dan pelbagai jalan-jalan tariqah yang diletakkan oleh ulama al-arif billah, para awliya ini, semua itu sebenarnya terhimpun dalam Al-Quran. Risalatan la'iqatan bimadhaqi kulli wahidin min tilkal masyarib, sebagai satu risalah yang sesuai dengan cita rasa setiap seorang daripada pelbagai aliran dan juga pelbagai jaluran perjalanan mereka. Masing-masing akan dapat apa yang sesuai dengan jaluran dan juga sesuai dengan perjalanan mereka dalam Al-Quran. Qadiratun ala tanwiriha, Quran ini mampu untuk mencerahkan perjalanan itu. Kalau jalannya betul, kalau jalannya itu tepat, berlandaskan syariat, Al-Quran ini akan menambah lagi cahayanya, akan menyuluhkan lagi dan menerangkan lagi. Wa muwafiqatun limasaki kulli wahidin, dan dia tepat dan juga sesuai dengan setiap seorang. Mintilkal masaliki, daripada setiap perjalanan itu. Qadiratun kadzalika ala wasfiha, yang juga mampu untuk mensifatkannya. Itu bahagian yang pertama. Al-juz'u tsani,
bahagian yang kedua, wa tatimatu ta'rif, dan penyempurnaan bagi ta'rif Al-Quran yang cuba dibawa ini. Kata Ustaz, innal Qur'ana kama uthbita wa buyyina fil kalimati ats-tsaniyata asyarata, sebagaimana yang diterangkan pada kalimah yang ke-12, Quran itu kalamullah bisifatihi rabbi jami'il alamin. Maka Quran itu kalamullah, dengan sifat Quran itu dia itu rabbi jami'il alamin, Tuhan sekalian alam. Li'annahu ata minal arsyil a'zam, kerana Quran ini datang daripada arasy yang besar, arasy yang maha agung. Wa min ismil a'zam, daripada nama yang agung. Wa min a'zami martabatin likulli ismin minal asma'il husna, dan daripada setiap darjat martabat yang paling agung daripada nama-nama Allah Ta'ala al-husna. Wa huwa farmanullah. Farman ni bahasa Parsi asalnya, tapi di Mu'arab digunakan Arab. Yang Melayu kita guna firman. Farmanullah itu khitab. Farman ni makna arahan raja. Biasa disebut merujuk kepada arahan raja. Farmanullah. Quran ini ialah khitab Allah, kalam Allah. Titah, bahasa kita sebut titahan daripada Allah Ta'ala, biwasfihi ilahul mawjudati khatibatan, dengan sifat Tuhan itu sebagai Tuhan kepada sekalian maujud, sekalian makhluk yang ada keseluruhannya. Wa khitabun bismi khaliqi jami'is samawati wal ard, dan dia itu sebagai khitab, titahan, ucapan dengan nama Tuhan yang mencipta sekalian langit dan bumi. Mukalamatun bisifatir rububiyyatil mutlaqah, dia ada satu dialog. Mukalamah, dialog yang sebagai daripada sifat Allah Ta'ala yang bersifat dengan Tuhan secara Tuhan yang mutlak. Wa khutbatun azaliyatun, dan juga khutbah, ungkapan yang azali, bismi sultanati subhaniyati al-ammah, sebagai di bawah nama kerajaan yang suci yang umum. Ini semua bahasa-bahasa yang merujuk kepada keagungan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa sijillut takrim ar-rahmani, maka Quran ini, kata Ustaz Sa'id Nursi, umpama sijil, iaitu umpama lembaran penghormatan daripada Tuhan yang bersifat dengan rahmat. Min haithur rahmah, dari segi sifat rahmatnya Allah Ta'ala, al-wasi'atu al-muhitatu, yang meluasi dan merangkumi setiap sesuatu. Maka Quran ini ialah kitab yang daftar, sijil, lembaran-lembaran daripada Allah Ta'ala yang bersifat dengan rahmat yang meliputi. Wa huwa majmu'atu mukhabaratin tahmilu ahyanan fi bidayatiha syafaratin bahthiyatin azamati jalalil uluhiyah bihaythiyati azamati syafaratin bihaythiyati azamati jalalil uluhiyah. Dan Quran ini dia kata majmu', himpunan kalam-kalam, percakapan, ungkapan yang membawa kadang-kadang yang mengandungi pada awalnya syafarat, kod. Ini juga bahasa-bahasa kiasan yang digunakan. Kod ataupun aturan-aturan yang menceritakan tentang azamati jalali uluhiyati, tentang kebesaran dan keagungan ketuhanan itu. Bagaimana hebatnya Al-Quran ini? Dia sebagai isyarat dan kod yang menceritakan tentang besarnya keagungan Allah Ta'ala. Wa huwa kitabun muqaddasun, iaitu kitab yang maha agung. Yatafajjaru bil hikami, yang terpancar darinya hikmah-hikmah. Yunzar min haitsu nuzuluhu min muhitil ismil a'zam, dilihat dari segi penurunannya, dari segi nama Allah Ta'ala yang maha agung. Fi jami'i ma ahata bihil arsyul a'zamu wa yufattishuhu, dari apa yang dilingkungi dan juga diliputi oleh arasy yang maha agung. Jadi begitulah kedudukan besarnya kedudukan Al-Quran itu. Wa min hadha sirri, dari kerana inilah utliqa alal Quran, maka disebut di atas Quran itu, orang panggil dia apa? Wala yazalu yutlaqu alaihi dauman, dan masih lagi sentiasa orang panggil Quran itu kalamullah. Dari kerana itulah Quran ini dipanggil kalamullah.
Yang mana kita maklum kalamullah ni sifat daripada sifat Allah Ta'ala. Dan sifat Allah Ta'ala ni qadim. Maka dari kerana itu diitlak dan disebut Quran ini kalamullah. Bi kamalil yaqati wal jadarah. Dengan kesempurnaannya sekali. Wa ta'ti fil martabati ba'dal Quranil Karim kutubu sairil anbiya, dan datang setelah daripada darjat Quran ini, setelah itu barulah datang kitab-kitab para nabi yang lain, wasuhufuhum, dan suhuf-suhuf mereka, Taurat, Injil, Zabur, suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Amma sairul kalimatil al-ilahiyyah allati la nihayata laha. Adapun sekalian kalimah-kalimah ketuhanan yang tidak ada penghujungnya, sebagaimana kita maklum bahawa kalimah dan juga keagungan Allah Ta'ala ini tidak ada penghujung. Fa ba'dhuha mukalamatun tadhharu fi surati ilhamat. Maka sebahagiannya dizahirkan dalam rupa ilham. Ada sebahagiannya Allah Ta'ala beri ilham kepada para wali bi'tibarin khas, dengan melihatkan i'tibar yang khusus, wa bi'inwanin juz'i, dengan tajuk ataupun dengan aspek yang juz'i, yang khusus, wa bitajallin khas, dengan tajalli dan juga limpahan Allah Ta'ala yang khusus. Jadi ada sebahagian apabila telah terputus wahyu ini, ada dari kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang dekat dengan Allah, Allah Ta'ala berinya ilham. Ilham ni bukan wahyu, dan dia bukan pensyariatan baru. Dia bukan pensyariatan baru. Dia sekadar ilham untuk memberi kegembiraan kepada seseorang hamba Allah itu, yang menegaskan kepada syariat Nabi SAW. Wa bismin juz'i wa rububiyatin khas wa sultanatin khasah wa rahmatin khasah, dengan sifat nama yang khusus, sifat ketuhanan dan juga kerajaan dan juga rahmat yang khusus. Amma ilhamatul malaki wal bashari wal hayawanat fa mukhtalifatun jiddan min haithul kulliyati wal khususiyah. Adapun ilham malaikat, manusia, haiwan itu, maka itu berbeza. Itu sangat berbeza. Dari segi kullinya, dari segi ciri ke umumnya dan juga ciri khususnya berbeza dengan ilham yang datang daripada Allah Ta'ala yang diberi kepada Nabi, yang kita panggil sebagai mukjizat. Al-juz'ul thalith, bahagian yang ketiga yang cuba nak dibawa pada perbincangan ini ialah, kata dia, innal qur'ana kitabun samawiyyun yatadammanu ijmalan kutuba jami'il anbiya, yang mengandungi secara umumnya kitab-kitab para nabi, al-mukhtalifi usuruhum, yang pelbagai zaman mereka. Jadi Al-Quran ni sebenarnya dia seakan-akan ibu, dia mengandungi penceritaan dan isi bagi kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum ini, yang mereka ini daripada pelbagai zaman. Warasailu warisaili jami'il awliya, dia umpama risalah bagi sekalian para wali, al-mukhtalifati masyaribuhum, yang para wali ini berbeza masyrab perjalanan mereka, wa athari jami'il asfiya, dan kesan peninggalan kepada sekalian para asfiya, orang-orang yang dipilih. Athar ni makna kita kata pesanan kepada orang-orang yang terpilih, yang pelbagai perjalanan mereka, pelbagai aliran mereka. Jadi semuanya terdapat dalam Quran. Jihatuhu sittu musyriqatun, keseluruhan pihak-pihaknya yang 6. Ini juga satu metafora yang cuba dibawa oleh Ustaz Said Nursi. Quran ini dari segi segenap pihaknya, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Pihaknya yang 6 itu bercahaya. Naqiyatun min zulumati awhami syubhat, yang suci murni daripada kegelapan waham-waham dan syubhah. Kegelapan, kekeliruan dan juga sangkaan-sangkaan yang tidak betul. Syubhah-syubhah. Bagaimana? Ini cuma atau bidalan ataupun kita kata sebagai perumpamaan, ya. Fanuqtatus tinadihi, maka titik sandarannya ialah al-wahyu samawi, wahyu langit, wal kalamul azali, dan juga kalam yang Allah Ta'ala, kalam Allah yang azali, bil yakin, itu secara yakin. Jadi sandaran Quran ni daripada mana? Daripada wahyu Allah. Hadafuhu wa ghayatahu, apa matlamat dan tujuannya? As-sa'adatul abadiyatu, iaitu sa'adah abadiyah, kesenangan, kebahagiaan yang kekal. Bil musyahadah, ini kita akan dapat dengan cara musyahadah, kita akan dapat rasanya sendiri. Dakhiluhu hidayatun khalisatun bil badahah,
Di dalam Quran itu hidayat yang semata-mata, yang sempurna. Ini kita dapat kenal dengan secara badahah, dengan tanpa perlu fikir. A'lahu anwarul iman bid-darurah. Yang meningginya ialah cahaya keimanan. Akan keluar daripada Quran itu cahaya keimanan secara darurah, tanpa perlu kita fikir. Asfaluhu dalilu wal burhan bi'ilmil yakin. Dan di bawahnya itu dalil. Pasaknya itu berdasarkan dalil, berdasarkan burhan, keterangan yang teguh berdasarkan ilmu yakin yang membawa kepada ilmu yakin. Yaminuhu taslimul qalbi wal wujdan bit tajrubah. Di sebelah kanannya itu ialah penyerahan hati dan juga perasaan. Ini dapat dengan cara tajrubah. Orang yang menghayati Al-Quran, orang yang membaca, memahami dan menghayati, dia akan dapat ketenangan dan penyerahan hatinya dan juga wujdannya, perasaannya. Yasaruhu taskhirul aqli wal idha'an bi'ainil yakin. Dan di sebelah kirinya itu, dia itu menundukkan akal, taskhir. Dia menundukkan akal dan juga kepatuhan dengan bi'ainil yakin, dengan keyakinan yang dapat dia lihat sendiri. Thamaratuhu rahmatur rahman wa darul janan bihaqqil yakin. Dan thamarah dia, thamarahnya ialah rahmat daripada Tuhan Rahman. Wa darul jinan, dan juga negeri al-jinan, negeri syurga, negeri kebun-kebun, yakni syurga. Bihaqqil yakin, dengan keyakinan yang betul-betul. Wa maqamuhu wa rawajuhu, dan ketetapannya, tempat tetapnya itu, qabulul malik wal ins wal jani bil hadasis sadiq. Penerimaan malaikat, manusia dan jin dengan hadas as-sadiq ini, dengan kecaman yang benar. Maka dia akan jadi tetap diterima oleh malaikat, jin dan juga manusia. Laqad uthbitat kullu sifatin minas sifatil waridah. Maka telah disabitkan setiap sifat daripada sifat yang datang fil ajza'i thalathah, pada ketiga-tiga juzuk ni. Maka Ustaz Said Nursi di sini dia kata, dalam ketiga-tiga juzuk penerangan ini, dia telah mensifatkan Al-Quran dengan segala sifat yang datang dalam Al-Quran dan juga hadis. Haula ta'rifil Quranil Karim, yang berkisar berkaitan dengan ta'rif Quran Karim, ithbatan qati'an, sebagai mengisbatkan, yang memutuskan, yang tuntas, yang teguh, fi mawadi'a ukhra, di tempat-tempat lain, au tuthbatu, ataupun akan diisbatkan nanti, satuthbat. Fada'wana laysat mujarrad di'ain, maka dakwaan kita bahawa Al-Quran itu kitab hidayah, Al-Quran itu mukjizat, itu bukan semata-mata dakwaan. Bal kullun minha mubarhanatun bil burhanil qati', bahkan setiap dakwaan itu mubarhanah, didatangkan dalil dengan dalil yang begitu teguh. Jadi ini apa yang dapat kita lihat daripada ta'rif Al-Quran yang dibawa oleh Ustaz Said Nursi berdasarkan 3 juzuk keterangan beliau ini. Moga-moga daripada penerangan ini kita akan jadi lebih kenal kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran itu menuntut kepada kita, pertamanya ialah membacanya. Kita disuruh membaca Al-Quran, tilawah. Seterusnya kita disuruh untuk faham Al-Quran. Dan yang ketiganya kita suruh untuk beramal dengan Al-Quran. Maka sekadar itu saja perkongsian dan juga celoteh saya pada petang ini, bercerita tentang Al-Quranul Karim berdasarkan panduan yang dibawa oleh Ustaz Said Nursi. InsyaAllah kita akan pada masa yang lain kita bertemu lagi. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu daripada kekurangan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.